Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Isu pengusiran kampung Sungai Baru kembali menjadi panas, tetapi kali ini bukan sekadar soal pembangunan semula tanah atau pampasan kepada penduduk. Ia bertukar menjadi senjata politik dan inilah yang dibongkar oleh Rafizi Ramli. Beliau dengan lantang mengingatkan PAS bahwa isu pengusiran ini berlaku ketika Parti Islam itu masih bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional, bukan ketika Pakatan Harapan berkuasa. Jadi, kata Rafizi, janganlah coba menunggang penderitaan rakyat demi meraih simpati politik. Rafizi menyentuh perkara yang sangat kritikal. Menurut beliau, ketika kerajaan PN pada tahun 2021 melaksanakan pengambilan tanah ini melalui Akta Pengambilan Tanah 1960, ia sebenarnya pintu masuk kepada seluruh drama Kampung Sungai Baru. Undang-undang itu digunakan untuk merampas tanah dan menyerahkan kepada pemaju KLCT, Gateway Sendirian Berhad, dengan janji pembangunan semula. Majoriti penduduk sudah pun berpindah selepas bersetuju dengan tawaran pampasan, tetapi segelintir enggan keluar kerana tidak berpuas hati dengan syarat yang diberi. Dan inilah yang akhirnya mencetuskan operasi pengusiran. Malah operasi itu bukan sekali dua. Kali pertama sudah berlaku pada bulan Julai tetapi gagal. Baru-baru ini ia diulangi dengan kerjasama bailiff mahkamah dan pelbagai agensi semata-mata untuk melaksanakan keputusan mahkamah. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari sebelum ini menyifatkan operasi tersebut sebagai amat tidak berperi kemanusiaan kerana ia dilakukan ketika rayuan penduduk dijadwalkan akan didengar pada 3 Oktober. Bagi PAS, ia seolah-olah satu tindakan zalim terhadap rakyat kecil yang belum habis berjuang di mahkamah. Tetapi Rafizi membidas keras kenyataan itu. Katanya, kalau nak diikutkan, ahli parlimen kawasan itu dulu adalah Rina Harun daripada Bersatu. Jadi mengapa perkara ini dibiarkan sehingga masuk ke mahkamah? Mengapa ketika berkuasa, Perikatan Nasional tidak berunding atau mencuba mendapatkan syarat yang lebih baik untuk rakyat? Bukankah itu satu tanda kegagalan mereka sendiri? Lebih menarik, Rafizi sindir lagi. Kata beliau, kalau mahu ditelusuri betul-betul siapa yang memulakan semua ini, ia sebenarnya bermula sejak zaman Kerajaan UMNO. Jadi apabila PAS cuba mengalihkan kesalahan kepada kerajaan sekarang, ia seperti mahu mencuci tangan, sedangkan ketika berada dalam kerajaan dulu, mereka pun tidak berbuat apa-apa. Dalam masa yang sama, Rafizi sempat memberikan peringatan pedas kepada PAS. Beliau berkata, jangan menunggang penderitaan rakyat Kampung Sungai Baru hanya untuk meraih sentimen politik. PAS katanya mungkin akan mengubah nada kalau mereka sendiri berkuasa selepas PRU nanti. Jadi persoalannya apakah mereka benar-benar ikhlas memperjuangkan rakyat ataupun sekadar mencari modal politik? Kalau kita lihat lebih luas, isu ini juga ada kaitan dengan rang Undang-Undang Pembangunan Semula Bandar URA yang sedang dibincangkan. PAS coba mengaitkan pengusiran Kampung Sungai Baru dengan risiko yang bakal ditanggung rakyat jika URA diluluskan. Mereka kata inilah contoh apa yang akan berlaku nanti. Tetapi logiknya, kalau PAS benar-benar ikhlas, mengapa tidak mereka menggunakan kuasa ketika dalam kerajaan untuk melindungi rakyat daripada situasi seperti ini? Menariknya, dalam podcast yang sama, Rafizi turut mengulas keadaan dalaman Bersatu. Beliau membandingkan parti itu dengan PKR. Ramai orang kata PKR dulu berpusat kepada Anwar Ibrahim, tetapi sekarang Bersatu pula terikat dengan Muhyiddin Yassin. Isunya, laporan sebelum ini mendedahkan bahwa lebih separuh ketua bahagian Bersatu sudah hilang kepercayaan terhadap Muhyiddin. Bayangkan, 120 ketua bahagian menandatangani akuan bersumpah mendesak beliau menyerahkan jawatan itu kepada timbalannya Hamzah Zainuddin. Itu bukan angka yang kecil, kawan-kawan. Itu adalah satu tanda pergolakan dalaman yang sangatlah besar. Rafizi menegaskan,
Bila lebih separuh ketua bahagian menandatangani SD, itu maksudnya Muhyiddin memang hilang kepercayaan daripada akar umbi. Walaupun AGM Bersatu meluluskan usul mengekalkan beliau sebagai presiden, kabar angin tetap mengatakan SD tersebut akan tetap dikemukakan kepada Muhyiddin. Ini menimbulkan persoalan besar, sejauh mana Bersatu dan Perikatan Nasional mampu bertahan dalam keadaan dalaman yang begitu rapuh. Sekarang, mari kita renungkan satu persoalan kontroversi. Kalau benar PAS ikhlas membela rakyat Kampung Sungai Baru, mengapa mereka tidak bertindak ketika berada di dalam kerajaan dulu? Adakah benar mereka hanya menunggang penderitaan rakyat demi sentimen politik? Dan lebih jauh lagi, kalau URA diluluskan, adakah nasib rakyat kecil di bandar-bandar lama seluruh negara akan menerima nasib yang sama seperti Kampung Sungai Baru? Atau ini sebenarnya hanyalah satu permainan politik untuk menakut-nakutkan rakyat, sedangkan parti-parti politik itu sendiri tidak konsisten dengan pendirian mereka? Bayangkan, kalau Anda salah seorang penduduk yang diusir, semasa Perikatan Nasional berkuasa, janji manis diberi. Tetapi apabila tiba masa tindakan, tanah dirampas melalui akta, rumah dirobohkan, dan rayuan Anda masih tergantung di mahkamah. Kemudian datang parti yang sama, selepas kehilangan kuasa bercakap tentang kemanusiaan dan penderitaan rakyat. Bukankah itu satu ironi politik yang sangatlah besar? Inilah wajah politik Malaysia hari ini. Isu rakyat sering kali dijadikan modal politik. Kampung Sungai Baru bukan sekadar cerita pengusiran. Ia cermin kepada permainan kuasa. Siapa yang mahu tampil sebagai wira rakyat dan siapa yang sebenarnya gagal ketika diberi kuasa. Jadi kawan-kawan semua, adakah PAS benar-benar ikhlas memperjuangkan isu Kampung Sungai Baru atau mereka hanya menunggang penderitaan rakyat selepas kehilangan kuasa? Dan adakah Perikatan Nasional khususnya Bersatu dan PAS sanggup mengaku bahwa mereka sebenarnya gagal ketika menjadi kerajaan? Inilah perbincangan yang kita kena fikirkan bersama. Jangan cepat terpedaya dengan retorik politik. Tanya balik, siapa yang ada kuasa ketika itu dan apa yang mereka buat dengan kuasa itu. Sebelum saya mengakhiri ulasan kita pada hari ini, saya ingin tinggalkan satu lagi soalan panas untuk Anda semua. Kalau PRU yang akan datang menyaksikan PAS dan Perikatan Nasional kembali berkuasa, adakah mereka akan benar-benar mengubah pendekatan terhadap rakyat ataupun kita akan melihat lagi drama seperti Kampung Sungai Baru berulang? Adakah janji-janji mereka kali ini akan lebih ikhlas ataupun sekadar sandiwara politik semata-mata? Itu yang saya ingin Anda pikirkan. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk tinggalkan komen serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah sebab perbincangan inilah yang akan menentukan kita benar-benar faham permainan politik yang sedang berlaku. Dan kalau Anda rasa isu ini penting untuk dibongkarkan kepada lebih ramai orang, tekan like, share, dan subscribe supaya lebih ramai yang akan sadar bahwa di sebalik retorik politik ada cerita rakyat yang dipermainkan. Sekarang persoalannya, siapa sebenarnya yang menunggang siapa? Rakyat menunggang parti ataupun parti yang menunggang rakyat? Nah, Anda tentukan. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten ulasan yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.